Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam sidang forum kita pada pagi nirmala yang bening bagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segera lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sosial, iaitu gejala buli di mana silap remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara bakal ketuk patah pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya legalkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia Soekarno yang menggambarkan betapa gegahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bergerak bagai telur di ketil ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan, terdapat lebih daripada 14,000 kes buli di sekolah-sekolah di seluruh negara antara tahun 2012 dan tahun 2015, dan sebahagian besar melibatkan pembelaan fizikal. Kes buli yang mendapat liputan seluruh negara melibatkan seorang mahasiswa Universiti Pertahanan Malaysia, Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang telah meninggal dunia yang dipercayai akibat didera seolah-olah menjadi bom jangka yang menyedarkan kita dari lena bahawa budaya buli dalam kalangan pelajar merupakan isu yang tidak boleh dipandang remeh sama sekali. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan kedua panel kita pada hari ini. Sebelah kanan saya, saudara Ni Aiman Syazwan bin Ni Azman yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, iaitu saudara Tulis Daniel bin Cik Kamarudin. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudara pengurusi. Usai salam pengenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar di mana silapnya. Sidang hadirin dan dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kira kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berluasa dalam kalangan pelajar. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, saudara Aiman. Mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Menurut Nasasdi Abdullah, buli boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu masa sama ada secara fizikal atau psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Kamus Dewan edisi ketiga pula mentakrifkan buli sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan suasana baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara mengertak atau menakutkan mereka. Punca dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah remaja tidak mempunyai didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai stigma bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk dipraktikkan pada anak ini.
Keadaan ini menjadi lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa pada alam ini sering mempunyai tanggapan bahawa ajaran agama tidak penting berbanding dengan pendidikan akademik yang dianggap sebagai tiket kejayaan anak-anak pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa terdapat ibu bapa yang semakin alpa akan tanggungjawab hakiki mereka dalam membesar, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang diumpamakan sehelai kain putih, dan ibu bapa dah yang akan mencorakkan tingkah laku anak-anak sama ada seindah warna pelangi atau semalat masa hadapannya. Berlandaskan sikap remaja dan ibu bapa yang sebegini, maka tidak heranlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang difardukan kepada setiap Muslim, walaupun solat itu merupakan tiang agama yang dapat mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja pada hari ini lebih bertuhankan hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata seperti melibatkan diri dalam black metal. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita akan terjejas. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata, petanda runtuhnya sesuatu bangsa itu dapat dilihat apabila bangsa tersebut mencintai hiburan. Keimanan remaja yang senipis kulit bawang menyebabkan kehidupan mereka terombang-ambing ibarat kapal tanpa nahkoda. Tegasnya, didikan agama yang tidak mantap mampu mendorong kepada penularan gejala budi di negara ini. Sidang hari, demikian tadi penjelasan tentang takrif gejala budi yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mahu penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara konsistennya, tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan hal ini. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati, kegayahan institusi kekeluargaan juga menjadi pemangkin kepada gejala budi yang melanda di nusa tercinta kita ini. Institusi keluarga porak-poranda disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami isteri. Oleh itu, kes penderaan, pertengkaran dan perceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nyirunya lagi. Menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), kadar perceraian pasangan suami isteri Islam di Malaysia berlaku sekali dalam tempoh masa 15 minit. Keluarga yang porak-poranda akan lalai untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak remaja yang sentiasa memerlukan belayan dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Keadaan ini membimbangkan kerana akan menjejaskan perkembangan remaja dan pembentukan personaliti remaja, maka tidak heranlah apabila remaja sanggup terlibat dalam gejala samsik ini untuk menarik perhatian dan mendapatkan sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan bahawa 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif terdiri daripada remaja yang mempunyai konflik keluarga. Oleh hal yang demikian, izharlah bahawa kegoyahan institusi kekeluargaan turut mencetuskan fenomena buli remaja yang ingin melepaskan kemarahan mereka kepada individu yang lain, bak kata peribahasa Melayu, orang lain makan nangka, orang lain terkena getahnya. Jika kita kaji dan dinasi yang lain, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor gejala buli semakin menular dan kian serius sebagai duri dalam daging di negara kita pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada hari ini terlebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa dan guru-guru mereka sendiri. Tindakan remaja yang sanggup menuruti kata-kata kawannya tanpa memikirkan risiko dapat diumpamakan seperti kerbau cucuk hidung. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja tidak ingin dipulaukan atau disisihkan oleh kumpulan sekiranya enggan menuruti perlakuan dan kata-kata mereka. Menurut Rasha yang merupakan pelopor awal tentang kajian buli, mengutarakan mewujudkan geng atau persatuan remaja yang masih berbau pucuk jerangau
ini sanggup mengkhianati kepercayaan ibu bapa dan guru mereka daripada mengkhianati kumpulan mereka. Sebagai contohnya, 8 orang pelajar tingkatan 5 dari Kolej Melayu Kuala Kasar MCKK telah mengugut guru asrama dengan menggunakan parang. Kumpulan pelajar ini sanggup bertindak demi melepaskan kemarahan dan berseronok tanpa memikirkan impaknya kepada diri sendiri dan orang lain. Ekoran sikap remaja yang tersalah memilih rakan menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif seperti membuli. Hal ini dapat dikaitkan dengan petikan sebahagian daripada hadis Nabi yang bermaksud, jika anda berkawan dengan tukang besi, maka percikan api akan terkena pada tubuhmu. Pendek kata, pengaruh dan tekanan daripada rakan sebaya turut menjadi penyebab kepada kemelut buli semakin sukar ditangani. Okey, saya serahkan kepada pengerusi. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli dalam kalangan pelajar. Sahabat-sahabat ahli pena dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mangsa? Silakan saudara Amin. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami kemurungan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menempuh penderitaan. Berikut antaranya peningkatan perasaan, sedih dan keseorangan, perubahan masalah tidur dan makan, hilang minat dalam aktiviti yang sering diceburi. Isu ini akan berpanjangan sehingga dewasa. Masalah kesihatan dari segi emosi dan psikiatri, keciciran dalam pelajaran kerana kanak-kanak takut ke sekolah untuk mengelakkan daripada gejala buli. Selain itu, kesan buli membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri kerana merasakan diri mereka tiada harapan, tiada kuasa serta tercalah maruah diri akibat perbuatan dera. Saudara pengerusi dan sidang hadirin, mangsa buli di sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT biasanya menyembunyikan apa yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan pihak sekolah kerana takut dipukul oleh pembuli. Pelajar-pelajaran juga mendiamkan diri. Kenapa boleh wujud keadaan sebegini? Hal ini ada kaitan dengan persepsi masyarakat memandang remeh mengenai perkara ini. Tanggapan masyarakat ialah buli sebahagian daripada budaya masyarakat tempatan, malahan seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar isu buli memberi kesan jangka panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi. Kanak-kanak sama ada pembuli maupun mangsa buli cenderung melakukan perbuatan buli seperti isu buli berlaku di IPT maupun bagi orang dewasa, dan kita sering mendengar bahawa isu penderaan kanak-kanak berlaku. Kes-kes penderaan yang menjangkau 5,000 kes setahun merupakan kesan psikologi dan emosi pendera yang dibuli semasa remaja. Jika ahli masyarakat tidak peka terhadap isu buli, maka tidak adalah perbincangan maupun komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya perhubungan sedemikian tidak berlaku secara sendiri, kes buli akan tersembunyi tanpa pengetahuan sehingga melibatkan kecederaan atau kematian. Barulah masyarakat sedar bahawa isu ini perlu ditangani. Apabila wujudnya inisiatif ahli masyarakat memainkan peranan masing-masing, maka barulah kanak-kanak mempunyai keyakinan diri untuk melaporkan kes buli kepada pihak berkuasa atas kesedaran mereka isu buli akan ditangani. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih saudara Aiman. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam majlis sidang forum. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk gejala buli dalam kalangan pelajar di mana sidangnya. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini. Saya percaya gejala ini dapat ditangani dengan baik. Sudah pasti gejala ini tidak akan membara dalam kalangan pelajar. Okey, soalan saya kepada ahli pena kedua pula, apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala ini? Terima kasih saudara pengerusi. Bab kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini.
Antaranya ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak yang mencontohi kelakuan ibu bapa mereka, kerana pada tanggapan anak mereka perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berkelakuan baik di hadapan anak-anak sahaja sedangkan mereka juga sering mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah, bapa borek anak rintik, ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan sengit. Ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belayan kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti menuntut buruh biar dari rempungnya, agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasi bersama-sama. Saudara pengerusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan saudara ahli panel yang pertama tadi. Silakan saudara. Kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah buli dalam kalangan pelajar. Jadi, terima kasih saudara pengerusi. Para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menuntut kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapa untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah haruslah mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar pada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diperketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti penglibatan dalam gejala sosial seperti membuli. Tambahan pula, pihak kerajaan juga harus mempermainkan peranan dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat kesedaran dan mempelajari kebaikan serta menjauhi gejala kurang baik. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan lebih kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. terima kasih ahli panel. Ahli panel kedua pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang dan hebat. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya.
Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat kesedaran dan mempelajari kebaikan serta menjauhi gejala kurang baik. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli. Melalui cara ini juga remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperoleh daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan menggalakkan dan lebih kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Faris. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan pelajar di negara kita. Menuding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikannya gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu. Ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa ke seluruh dunia, agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lain. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan sidang forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat.